Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini adalah pantau agenda reformasi sempena dengan Hari Wanita Sedunia 2024. Saya akan membawakan perbincangan sebentar lagi mengenai Hari Wanita 2024 bersama dengan seorang panel yang sudah bersedia talian. Namun saya akan bacakan beberapa laporan berkenaan dengan sambutan Hari Wanita pada hari ini. Kita mulakan dengan saya mulakan dengan yang seterusnya. Maksud saya mulakan dengan yang ini ya. Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 2024 kepada semua wanita di Malaysia. Dengan tema sambutan tahun ini, Wanita di Julang Negara Gemilang, baginda turut menzahirkan penghargaan kepada semua wanita yang menggalas pelbagai tanggungjawab sama ada sebagai isteri, ibu serta pelbagai bidang pekerjaan yang diceburi. Raja Permaisuri Agong menyeru rakyat menghargai wanita dan hormati serta santunilah mereka dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang kerana mereka juga berperanan dalam membantu kepada pembangunan negara. Hari Wanita Antarabangsa disambut pada 8 Mac setiap tahun bagi mengiktiraf pencapaian wanita dalam pelbagai bidang serta memperjuangkan hak golongan berkenaan. Ia bertujuan mengiktiraf perjuangan wanita untuk hak memilih, keadilan pekerjaan dan hak asasi manusia. Tiada erti Hari Wanita Antarabangsa jika kami menderita. Luahan itu disuarakan pula wanita pelarian Palestin yang tinggal di kem Rafah yang hidup menderita ditimpa kemiskinan, kesedihan dan penderitaan. Hidup tanpa makanan, minuman, air dan tempat berteduh. Bagi seorang rakyat Palestin, Mahmud berkata, bukan sahaja hak mereka sebagai wanita ditindas, malahan hak sebagai ibu untuk melindungi anak mereka juga telah dirampas rejim Zionis. احنا انعدمت المرأة، ما ضلش فيها اسم مرأة، احنا هنا بنعاني من كل اشكال الايذاء كله، احنا تدمرنا، احنا يعني بنعاني من كل شيء، لا في من الفقر، من الذل، من القهر، من المعاناة، لا اكل ولا شرب ولا ميه، حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب، احنا مشردين، احنا نازحين، احنا ازاي في كل هذا؟ بنعاني من حقوقنا كامهات، بنعاني من حقوقنا يعني كأنا كامرأة محرومة من كل حقوقي. أنا مرمية هنا إلي 5 شهور نازحة، محرومة من كل شيء، يعني أكل ما فيش، شرب ما فيش، مية ما فيش، بنعاني من الأمراض، صرنا أولادنا كلهم عيانين، يعني اللي معاه جدري واللي معاه رقان والمية وسخة والحمامات وسخة، يعني مش حياة، إحنا بنموت هون كل يوم 100,000 موت. Wanita Palestin Aya Al-Madun berkata, harapan mereka cuma ingin satu. Ingin perang di Palestin ditamatkan segera. Ini kerana menghampiri 5 bulan kesengsaraan mereka tidak dapat menyediakan keperluan asas sebagai seorang ibu, termasuk menyusukan bayi mereka. Ini kerana bukan sahaja dihimpit kemiskinan, malah penyakit bawaan perang seperti masalah kulit turut menghantui mereka. أنا بتمنى في يوم المرأة العالمي إنه هذا الشيء ما يتكرر، لأنه هذا الشيء كبير كتير كتير. المرأة ولدت في الخيمة، نزحت في خيمة، ربت في خيمة، عملت كل شيء في الخيم، يعني مش عارفين إحنا نوفر أي أقصى درجات الحياة في الوضع اللي إحنا فيه. المرأة الفلسطينية بتعاني جدا جدا من بالحياة اللي هي قاسية اللي إحنا فيها. المرأة يعني المرأة بتحاول ترضع ابنها، مش لاقية مكان نظيف ترضع ابنها، تحاول تنظف على أولادها، مش عارفة تنظف، تاكل لقمة نظيفة هي أولادها ما فيش. كل هذا رمل وقرف ووسخ وفيش لا مية نظيفة، لا لقمة نظيفة، لا حياة نظيفة، فيش شيء نظيف. Serangan Israel di semenanjung Gaza telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius, termasuk kekurangan makanan, air dan ubat-ubatan. Israel kini telah menghentikan kesemua import makanan, ubat, kuasa dan bahan api ke Gaza pada permulaan perang menyebabkan kelumpuhan institusi kemanusiaan, terutamanya kepada kanak-kanak dan wanita. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua wanita di Malaysia dan seluruh dunia. And my wish for women is that they can be whoever they want to be, wherever they are, in the way that they choose to do. Hi everyone, I'm Jastra Goh, Director for the British Council in Malaysia. Here's wishing all women Happy International Women's Day. 大家好，我是吴媛媛，祝大家38妇女节快乐，谢谢。 Hi everyone, I'm Jennifer Lopez, the CEO of the British Malaysian Chamber of Commerce.
Happy International Women's Day to all the amazing women out there. Today we celebrate those amazing women who inspire in any way possible, who break barriers and continue to make a difference. 嗨，大家好，我是杨美莹，在这里要祝所有我们的马来西亚的女性们国际妇女节快乐。我希望马来西亚的妇女呢，能够有更多机会更多平等的机会去追求自己的梦想，实践自己的潜力。 Hola Malaysia, I'm Mariana. I'm the CEO of the Nicole David Organization. I just want to say Feliz Día de la Mujer. Las mujeres pueden hacer todo. Juanita boleh buat segalanya. Hi everyone, to all the ladies out there, especially our Malaysian women that are so powerful. Happy International Women's Day, and I hope you all can strive for your dreams every single way. Baiklah, itu dia wanita di julang negara gemilang, dan seperti saya war-warkan tadi, kita akan meneruskan perbincangan untuk sesi pantau agenda reformasi ini bersama dengan Dr. Sharifah Syahira Said Sheikh yang merupakan penolong Setiausaha Kehormat NCWO ataupun Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia. Assalamualaikum Doktor dan selamat Hari Wanita Doktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat Hari Wanita. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Baik Doktor, saya nak mulakan mungkin dengan yang paling ringkas sebelum kita nak melangkah ke angka-angka dan nombor-nombor disediakan oleh data-data yang saya dapatkan di sini. Mungkin secara ringkasnya Doktor, bagaimana Doktor melihat pencapaian dan juga prestasi kaum wanita di seluruh Malaysia ketika ini Doktor? Kalau kita nak tengok prestasi, sudah tentulah kita kena tengok dari segi semua sudut ya, dari segi semua sudut contribution ataupun sumbangan. Dia tidaklah perlu dilihat hanya yang menjana pendapatan saja, ianya juga perlu dilihat daripada golongan wanita yang tidak ada penjanaan pendapatan tetapi sentiasa bekerja. Apa yang kita hendak sasarkan sekarang adalah kita mahukan lebih ramai wanita yang dapat menjana pendapatan supaya dapat membantu ya diri sendiri dan juga keluarga. Dan kalau kita tengok daripada sumbangan, sememangnya kita tidak dapat nafikan ya 50% penduduk di Malaysia iaitu wanita telah banyak bersama-sama kaum lelaki untuk membangunkan negara. Namun banyak perkara-perkara yang masih belum mendapat pengiktirafan yang sepatutnya. Baik Doktor, ini dilaporkan pada tahun lalu ya 2023, jumlah tenaga kerja wanita Malaysia antara yang terendah di ASEAN, dan mengikut laporan ini juga ya mengatakan bahawa jumlah tenaga kerja wanita di Malaysia adalah terendah di ASEAN dengan 55.6% dan masih jauh berbanding sasaran 59% ditetapkan kerajaan menjelang 2025. Jadi apa faktor halangan yang menyebabkan perkara ini terjadi, dan adakah sasaran untuk mencapai 59% pada 2025 itu akan mungkin dapat dicapai Doktor? Itulah bila saya cakap tentang tenaga kerja, ianya memang telah menyumbang tenaga kerja di rumah dan juga di luar, iaitu yang disebut sebagai 55, dan kalau tak salah saya dia telah mencapai 56% sekarang. Sebab yang utamanya adalah kerajaan ya menjalankan tugas dengan baik, mengajak wanita dan juga memperkasakan wanita untuk keluar dan bekerja di luar dan dapat menjana pendapatan dengan lebih baik supaya dapat sama-sama menyumbang kepada negara. Namun dari segi sosial dan budayanya masih ada sesetengah masyarakat yang beranggapan bahawa apabila pekerjaan-pekerjaan di rumah, ya contohnya seperti menjaga anak, terutamanya seperti menjaga anak, melakukan kerja-kerja rumah yang begitu banyak, ya, ianya masih hanya dibebani oleh wanita sahaja. Dan ada juga masyarakat yang beranggapan bahawa lebih molek wanita duduk di rumah dan menjaga anak. Stigma ini perlulah diubah, ya, pemikiran ini perlulah diubah kerana di zaman sekarang ni, di zaman kapitalis ni, kita memerlukan kedua-dua ahli keluarga utama iaitu ibu dan bapa untuk berupaya menjana pendapatan.
Baik, doktor menyebut mengenai stigma dan juga budaya pemahaman kita di mana kalau dilihat kebanyakan di luar pun ada juga yang mengatakan wanita belajar setinggi mana pun akhirnya tempat mereka di dapur dan ramai wanita tidak bersetuju dengan istilah tersebut. Jadi bagaimana golongan-golongan ini mampu untuk mendepani stereotip yang sebegitu bagi memastikan mereka berjaya seiring dengan membawa Malaysia jauh ke hadapan sekaligus mampu bersaing sama dengan kaum lelaki, doktor? Bersaing dengan kaum lelaki memang tidak ada masalah. Yang masalah sekarang ni semua beban kerja di rumah hanya ditanggung oleh wanita. Itu adalah masalah utama. Saya tidak mengatakan bahawa dalam semua keluarga begitu. Telah terdapat golongan kaum bapa dan juga keluarga yang telah maju ke hadapan, iaitu faham bahawa tanggungjawab menjaga anak, tanggungjawab mengemas rumah yang mengambil masa berjam-jam, itu adalah tanggungjawab bersama, bukanlah satu pihak sahaja. Dan saya nampak kerajaan juga nampak perkara ini amat penting dan NCWO kami memang mengetengahkan care ekonomi ataupun ekonomi prihatin, iaitu ini memastikan semua kemudahan-kemudahan untuk penjagaan anak, taska dan tadika yang lebih banyak, dan juga kerajaan mengiktiraflah pekerjaan dalam bidang care ekonomi ini, contohnya sebagai pengurus taska, pengasuh anak sebagai satu bidang yang profesional. Dan ini perlulah dipertingkatkan dan alhamdulillah setakat ini setelah lama agenda pemengkasaan wanita untuk sama-sama memajukan negara, ianya telah berhasil dengan jayanya dan kini kita perlukan lebih banyak dari segi usaha-usaha untuk meningkatkan perkhidmatan supaya apabila kaum ibu dan kaum bapa keluar di rumah bekerja di luar, menjana pendapatan di luar, mereka tidak rasa risau tentang hal ehwal yang berkaitan dengan anak mereka dan sebagainya. Begitu juga dengan perkhidmatan yang ke arah penjagaan rumah, kita boleh outsource dah sekarang. Kita ada Made Easy dan juga banyak aplikasi-aplikasi yang boleh kita gajikan beberapa orang untuk membantu kerja-kerja rumah. Tapi yang paling penting adalah sekarang ni perlulah ada sokongan semua orang. Satu, masyarakat tidak nampak semua pekerjaan di luar rumah, di dalam rumah semuanya wanita saja. Tak boleh, kena berubah. Dan juga di dalam keluarga pun kena ubah stigma itu, dan juga kerajaan kini semakin lama semakin ambil berat tentang care ekonomi, dan ini perlu dipertingkatkan. Baik, Dr. Sharifah, jangan ke mana-mana dulu sebab kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua terus setia bersama dengan kami kerana kami akan terus membawakan topik perbincangan wanita di Julang Negara Gemilang sempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia untuk tahun ini. Kita berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini. Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi dan kita memberi fokus kepada sambutan Hari Wanita 2024 dengan topik kita untuk petang ini bertemakan wanita di Julang Negara Gemilang, dan masih setia bersama saya di talian ialah Dr. Sharifah Syahirah Said Sheikh alias Said Sheikh yang merupakan penolong Setiausaha Kehormat NCWO. Doktor, saya nak teruskan dengan soalan saya yang berikutnya menerusi laporan ni juga dari Sinar Harian ada menyebut peratusan pengarah wanita meningkat kepada 29.7% pada 2023 berbanding 14% pada 2016, dan ini nyata memberi satu suntikan kepada kaum hawa untuk terus melonjakkan diri mereka dalam sektor pekerjaan. Jadi peratusan 29.7%, macam mana kita nak pastikan peratusan itu akan terus meningkat dan bentuk ekosistem yang macam mana wajar disediakan oleh pemegang taruh dan juga sektor kerajaan untuk memastikan penyertaan pekerja wanita ini lebih ramai di Malaysia. Doktor. Okey, sebab itulah kalau kita tengok pemegang-pemegang taruh ini adalah amat penting kerana mereka perlu memahami situasi wanita dan lelaki adalah berbeza, kerana kita masih ada budaya-budaya yang menuntut wanita dalam lebih kepada
penjagaan anak dan sebagainya. Maka sememangnya ya perlu diambil kira perkara-perkara ini. Begitu juga kalau ikut dari segi kepimpinan, ianya juga perlu mengambil kira perkara-perkara yang stereotip ya, yang melihat ciri-ciri kepimpinan yang lebih kepada bersifat maskulin. Ya, takrifan dan juga sifat-sifat seorang pemimpin itu juga perlu dilihat semula. Kalau kita tengok dari segi merit, kaum wanita telah membuktikan bahawa mereka telah mencapai ataupun dah terlebih capai merit-merit, contohnya di universiti ya, ramai pelajar wanita. Oleh kerana itu, sekarang ini adalah masanya nak tengok di mana lagi perkara-perkara polisi-polisi yang perlu diubah. Ya, kadang-kadang polisi yang kecil sahaja yang perlu diubah, iaitu seperti dasar mesra keluarga, ya, diubah sedikit sebanyak, ianya akan dapat melonjak kebolehan wanita untuk lebih ke hadapan, terutamanya sebagai pemimpin. Baik, Doktor, kita bercakap mengenai perbezaan kalau nak dikatakan jurang pencapaian wanita di kawasan luar bandar dan juga di bandar mungkin agak berbeza. Jadi wanita di luar bandar mungkin kurang didedahkan kepada teknologi-teknologi terkini, berita-berita terkini dan maklumat-maklumat terkini yang boleh mempersiapkan diri mereka untuk berdepan dengan cabaran-cabaran masa depan. Jadi Doktor, apa sebenarnya wajar dimainkan oleh pihak ini? Saya rasa kalau nak dikatakan pemegang taruhlah ataupun kerajaan dalam memastikan pencapaian wanita di kawasan luar bandar itu boleh seiring dengan wanita yang berada di kawasan bandar, Doktor? Kebetulan saya sedang menjalankan satu kajian bersama-sama dengan Infra dan juga KKDW tentang latihan dan juga kemahiran untuk memperkasakan wanita luar bandar. Dan Alhamdulillah, kita nampak kesungguhan KKDW, Infra, pihak MARA, pihak KEMAS ya, dalam memastikan wanita-wanita luar bandar diberi peluang untuk mengikuti latihan supaya mereka dapat melakukan perkara-perkara dan juga mencapai cita-cita mereka. Dan kita nampak bahawa dengan adanya teras wanita di dalam dasar teras utama Kementerian Luar Bandar dan KKDW, kita mendapati bahawa memang satu tumpuan khas diberikan kepada wanita dan banyak latihan-latihan, kemahiran-kemahiran jangka pendek dan jangka panjang yang telah disertai oleh wanita dan telah melahirkan satu jumlah yang ramai, usahawan wanita yang ramai, ya, golongan yang produce produk yang ramai dan sebagainya. Dan ini juga sedang dipertingkatkan. Dan beberapa perkara yang didapati perlu dipertingkatkan adalah lebih kepada latihan asas dan juga latihan-latihan yang lebih bersifat advance untuk sesetengah kumpulan wanita luar bandar. Baik, Doktor, kalau nak bercakap di sektor korporat atau sektor profesional yang lain, Doktor, macam mana kita nak pastikan juga ya jurang antara jantina lelaki dan wanita ini dapat dikurangkan di masa akan depan, mungkin akan dihapuskan bagi memastikan wanita ni dapat mencipta legasi mereka sendiri untuk orang kata mencapai kejayaan sama seperti kaum lelaki ataupun duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum Adam ni, Doktor. Okey, legasi yang pertama yang saya dan juga NCWO kami cuba ya mengenetengahkan, satu adalah buang piawaian yang hanya mengambil kira sifat-sifat maskulin sahaja dan melihat sifat-sifat feminin itu sebagai satu kelemahan. Kerana negara kita dan juga mana-mana sektor juga memerlukan kedua-duanya untuk memastikan negara kita maju dalam keadaan yang seimbang. Ya, contohnya ya, kita perlukan gig ekonomi, kita perlukan segala-gala ekonomi supaya lebih baik, untung rugi dan sebagainya, tetapi kita jangan lupa dari segi care ekonomi, iaitu lebih bersifat manusiawi dan bukan hanya memerah tenaga-tenaga pekerja, tak kiralah lelaki dan wanita, tetapi melihat mereka seperti seorang bukan sekadar pekerja
tetapi juga sebagai ibu bapa yang juga mempunyai tanggungjawab lain selain sebagai tanggungjawab sebagai pekerja. Dan legasi ini kita perlukan kerana kita sebuah negara yang kompetitif, yang ingin maju ke hadapan, tapi jangan sesekali melupakan kemanusiaan. Seperti yang telah disebut oleh kita tengok menteri-menteri wanita kita, contohnya Fadlina Siddiq, Azalina Osman Said, kita tengok Hana Fadlina Siddiq telah mengetengahkan jangan ada buli, pastikan pendidikan manusiawi, jaga kebajikan guru dan sebagainya. Begitu juga dengan Hana yang telah mengetengahkan safe spot pastikan tidak ada buli, pastikan tidak ada gangguan seksual dalam sukan. Dan ini dinampak oleh daripada perspektif wanita. Dan apabila perspektif wanita dan juga perspektif lelaki digabungkan, maka kita tidak akan lupa dan juga kita tidak akan terlepas pandang mana-mana perkara. Yang penting, seperti yang disebut oleh Sustainable Development Goal, kita mesti tidak meninggalkan sesiapa. Maka sekiranya wanita dan lelaki bergabung perspektif dan bergabung dari segi membuat keputusan, insya-Allah negara kita lebih maju dan bersifat kemanusiaan di dalam acuan Malaysia sendiri. Baik Doktor, saya nak sentuh juga mengenai Sustainable Development Goals dengan 17 elemen dalamnya. Jadi kalau nak melihat progres di peringkat antarabangsa Doktor, bagaimana Doktor melihat progres kaum wanita dalam dalam matlamat pembangunan mampan SDG 2030 ini menjelang 2030, apa lagi yang boleh diperkasakan oleh kaum wanita secara globalnya Doktor? Bagi saya, kalau secara globalnya, memanglah kita tengok tadi apa yang terjadi kepada Palestin. Perkara itu perlulah yang SDG yang pertama adalah kita nak hapuskan kemiskinan, kita nak hapuskan kita nak pelajaran yang berkualiti tinggi. Yang perkara-perkara ini sudah tentu dari segi pemekasaan wanita sebagai pemimpin, kerana wanita perlu membuat keputusan kerana perspektif wanita itu berbeza. So kalau kata kedua-dua ada keseimbangan suara, contohnya di dalam parlimen di parlimen kita, sekarang ni belum seimbang sebab sikit je jumlah wanita di parlimen. Kalau kata lebih seimbang, ianya saya pasti akan lebih banyak perkara-perkara dapat diselesaikan, debate-debate dapat diselesaikan dengan lebih dengan lebih efektif ataupun berkesan. Kalau kita tengok di peringkat global, begitu juga kita nampak bahawa wanita telah banyak melakukan dan memberi sumbangan dalam semua SDG yang ada, termasuklah SDG 5 dan juga SDG yang 17. SDG 17 ini adalah mengenai jaringan kerja ataupun bagaimana kita hendak berkolaborasi untuk memastikan matlamat-matlamat SDG tercapai. Dan saya tak nampak sekiranya hanya kaum lelaki sahaja yang membuat keputusan, yang menjalankan gerak kerja, semua SDG, matlamat-matlamat SDG-nya akan tercapai. Ianya mesti dan harus dan wajib ada pandangan dan juga keputusan yang dibuat bersama dengan kaum wanita. Baik, terima kasih Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, alias Said Sheikh, penolong Setiausaha Kehormat NCWO atas perkongsian tersebut. Sekali lagi selamat Hari Wanita kepada Doktor, dan kita sebentar tadi memberi fokus kepada topik Hari Wanita Sedunia 2024 dengan tema Wanita di Julang Negara Gemilang. Baik, dengan itu sekian pantau agenda reformasi untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat, selamat Hari Wanita.